Sebuah muara yang terletak di pantai Tuk Bali dalam daerah Pasir Putih, Kelantan sering menjadi tumpuan kaki pancing terutamanya apabila tiba waktu malam hari. Ini kerana di muara terbabit menjadi tumpuan ikan-ikan dari pelbagai spesies dengan adanya rumah api, apatah lagi menjadi laluan kapal dan bot nelayan untuk ke laut dalam. Bukan itu sahaja, muara berkenaan juga adalah pantai yang agak dalam dan suasananya agak sunyi, tentunya menjadi tarikan kaki pancing untuk melabuhkan joran di muara itu. Sementara pula ikan yang menghuni dalam lautan tersebut bersedia untuk bertarung dengan kaki pancing terbabit. Mungkin ada yang menyedari atau sengaja tidak mempedulikannya. Muara di pantai Tuk Bali pernah menyaksikan beberapa peristiwa yang agak menyeramkan kerana dikatakan di kawasan terbabit menjadi laluan makhluk halus sebagai penghuni setia di situ kerana suasananya yang agak sunyi. Sesetengah kaki pancing pernah memaklumkan di kawasan yang dimaksudkan itu memang ada penunggunya, sehingga hari ini kerana ada sebilangan kaki pancing yang pernah terserempak dengan makhluk halus di kawasan tersebut. Begitu halnya pengalaman yang ingin dikongsi oleh seorang pengusaha bengkel dan mengecat kenderaan, Tuan Mustafa Tuan Musa dari kampung Kuala Batas, Tumpak, Kelantan telah menjadi ikawan buruk baginya apabila pergelangan kaki kirinya tersepit di celah batu setelah tergelincir ketika membantu seorang rakannya yang terpaksa berhempas pulas untuk menaikkan seekor ikan pari dalam pertandingan memancing anjuran Jabatan Kejaraya JKR Tanah Merah di muara pantai itu pada tahun 2007. Seramai 1,000 peserta yang turut serta dalam pertandingan tersebut. Katanya dia bukan seorang kaki pancing, namun beliau ke muara pantai Tuk Bali itu sekadar memenuhi undangan rakannya sebagai temannya untuk memancing. Sedang beberapa ketika menunggu jorannya disentap ikan yang bakal menjadi rezeki rakannya pada malam itu, dengan tiba-tiba jorannya memang disentap ikan dengan agak kasar. Melihat tali jorannya terumbang-ambing ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang penghuni dalam itu rakannya cuba menyentap jorannya dengan pantas. Nasib menyebelahi rakannya itu apabila jorannya yang dipacakkan di kawasan celah-celah batu di tepi muara pantai itu berhasil apabila seekor ikan pari sedang berhempas pulas untuk melepaskan diri dari mata pancingnya. Oleh kerana saiz ikan pari itu agak kasar, menyebabkan rakannya itu tidak berdaya untuk menaikkan ikan pari itu seorang diri. Melihat keadaan rakannya itu yang terhuyung-hayang ke sana kemari melayan asakan ikan pari tersebut, beliau cuba memberikan bantuan. Katanya dari cahaya langit memang nampak kelibat ikan pari itu ingin melepaskan diri apabila tari joran itu ditarik ikan tersebut. Tetapi ketika beliau cuba untuk membantunya, dengan tiba-tiba tali pancingnya tersimpul ke sebatang kayu di muara itu. Menurutnya, beliau cuba ingin melepaskan tali yang tersimpul itu, tetapi akibat ditarik ikan itu agak kuat, tiba-tiba kaki beliau tergelincir lalu terperosok ke celah batu di tebing muara itu. Menurutnya, ketika kakinya tergelincir di celah sebuah batu dalam suasana yang gelap itu, iaitu ketika ingin melepaskan tali joran rakannya yang tersimpul di sebatang kayu terbabit, beliau tidak mengetahui keadaan kakinya sama ada terkena batu, tersepit, luka dan sebagainya. Ini kerana selepas beberapa ketika didapati kakinya mula berasa sakit yang amat sangat, terutamanya di bahagian pergelangan kakinya. Akibat nasib malang pada malam tersebut, beliau tidak dapat meneruskan kerja-kerjanya sebagai pengusaha bengkel dan mekanik kenderaan selama seminggu. Disebabkan sakitnya tidak dapat ditanggung lagi, beliau mendapatkan sebotol minyak urut cap ular yang baru dibelinya dari Siam.
minyak urut tersebut kemudiannya disapukan di tempat sakit tersebut berulang kali. Selepas minyak urut itu disapukan di tempat sakit akibat tergelincir di celah batu pada malam kejadian, didapati kakinya mula terbakar. Melihatkan keadaan kakinya yang berkeadaan demikian, beliau bergegas ke klinik swasta untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Namun, doktor yang memeriksanya memaklumkan kepadanya kulitnya yang dikatakan terbakar itu tidak mendatangkan masalah. Menurutnya, pada sebelah malamnya, beliau tidak dapat duduk dan tidur dengan selesa kerana kaki beliau yang terbakar itu mula berdenyut ke seluruh tubuh. Selepas itu, beliau ke hospital besar Tumpat pula. Menurutnya lagi, pihak hospital berkata beliau mengalami masalah kencing manis, lantas beliau ditahan di hospital tersebut. Berikutan dakwaan doktor yang menyatakan beliau menghidap kencing manis, beliau tidak berpuas hati dengan dakwaan itu. Beliau meminta doktor memeriksa sekali lagi dengan sebaik mungkin, bukannya melihat kepada masalah fizikanya sahaja. Beberapa ketika kemudian, doktor yang merawat beliau memaklumkan beliau tidak menghidap kencing manis dan mungkin masalah lain yang tidak dinyatakan. Tambah Tuan Mustafa, walaupun pihak hospital memaklumkan kepadanya beliau bebas dari simptom kencing manis, namun doktor yang merawatnya seolah-olah masih belum berpuas hati. Lalu beliau dirujuk ke Hospital Kota Baru atau kini Hospital Sultanah Zainab II pula. Di hospital berkenaan, keadaan kulit dan tulang kakinya telah dibersihkan untuk mengelakkan jangkitan kuman yang boleh memudaratkan kesihatan dan anggota tubuhnya yang lain. Katanya selepas pihak hospital membuat rawatan seumpamanya, 2 bulan selepas itu beliau mengalami masalah yang beliau sendiri tidak mengetahui puncanya. Apabila seluruh tubuh beliau pula berasa tidak selesa yang tidak pernah beliau alami sebelum ini. Berikutan ragu-ragu dengan rawatan yang diterimanya di Hospital Kota Baru itu kerana dilihat kakinya tidak mengalami masalah, sedangkan tubuhnya pula berasa tidak selesa. Beliau kemudiannya mendapatkan rawatan secara tradisional melalui pengamal rawatan tradisional pula. Pengamal rawatan tradisional terbabit memberitahunya beliau diganggu oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasarnya. Dengan kata lain, terdapat makhluk halus telah menyelinap masuk ke dalam tubuhnya, di mana makhluk terbabit menjadikan tubuhnya pula sebagai galang ganti dan enggan keluar. Cetusnya dengan kepakaran yang dimiliki oleh pengamal rawatan tradisional tersebut, makhluk halus yang menghuni dalam tubuhnya ikuran kejadian di muara pantai Tuk Bali pada tahun 2007 itu berjaya dikeluarkan. Katanya, beliau menerima padah kerana menurut rakannya memancing di kawasan yang salah dan bahana tersebut terpaksa dialaminya di muara tersebut. Selepas makhluk halus tersebut berjaya dinyahkan dari tubuhnya, tubuhnya berasa selesa serta sihat seperti sedia kala untuk membolehkannya menyambung kembali kerja-kerjanya selama ini yang terbengkalai. Pengamal rawatan tradisional tersebut memberitahunya makhluk halus itu sedang menetap di sebuah batu menghadap ke arah muara tempat beliau melepaskan tali joran yang tersimpul di muara pantai terbabit. Mungkin beliau telah mengganggu tempat tinggalnya menyebabkan penunggu muara di situ geram dengan tindakannya. Maklumlah memancing hanya 2 orang sahaja, apatah lagi di malam hari yang sememangnya menjadi tempat kesukaan makhluk halus berkeliaran terutamanya di kawasan lautan terbuka. Apabila ditanya, tidakkah beliau dapat melihat kelibat makhluk halus berkenaan ketika beliau tergelincir semasa melepaskan simpulan tali joran rakannya itu? Beliau menjelaskan, sememangnya beliau tidak dapat melihat makhluk gaib itu, tetapi tubuhnya berasa tidak selesa yang agak luar biasa, iaitu sekejap sejuk dan sekejap panas dalam masa beberapa minit sahaja. Selepas itu, beliau terpaksa pulang awal dari yang dijadualkan.